Okey, cikgu teruskan lagi cabaran kedua. Cabaran kedua ialah Perang Johor Jambi, di mana Johor menuntut wilayah tunggal daripada Kerajaan Jambi dan berlaku krisis peperangan akibat peperangan ini daripada tahun 1659 sampai 1679. Di mana kalau awak tengok kat sini, ni Johor Riau, dia menuntut wilayah tunggal daripada Jambi. Ini Kerajaan Jambi. Jadi mereka saling bergaduh dan akhirnya Johor serang Jambi pada bulan Jun 1679. Jambi tewas dan Jambi tunduk kepada kekuasaan Johor Riau. Okey, seterusnya lagi. Konflik pembesar. Konflik pembesar merupakan sebuah masalah yang berlaku semasa Kesultanan Johor Riau, di mana berlaku konflik di antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintah Kerajaan Johor Riau. Persaingan berakhir dengan pengundaran Laksamana Tun Abdul Jamil ke Terengganu. Maksudnya Jamil ni kalah, Jamil ni pergi ke Terengganu. Keturunan bendahara kemudian berpengaruh dalam pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Tun Habib ni meninggal dan dikenali sebagai Bendahara Padang Saujana. Jawatan bendahara digantikan oleh anaknya Tun Abdul Jamil. Okey, ketiga, yang keempat, ancaman Raja Kecil. Raja Kecil merupakan seorang raja yang menyerang Kerajaan Johor pada tahun 1718 kerana ingin menuntut tata Kerajaan Johor. Beliau mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud pertama, iaitu Sultan Mahmud Mangkat Julang, dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman, raja ketika itu, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, minta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk usir Raja Kecil. Raja Kecil dapat diusir, dapat dikalahkan, dan Raja Sulaiman ditapal sebagai Raja Johor memakai gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Daim Merewah yang merupakan salah seorang Opu Bugis 5 bersaudara dilantik sebagai Yang di-Tuan Muda dan atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama dekat Johor. Okey, seterusnya lagi kita tengok strategi. Tadi tengok cabaran, sekarang ni tengok strategi. Jadi strategi Johor menghadapi masalah-masalah dia. Pertama sekali Johor buat apa? Johor buat pindahkan pusat pemerintahan. Okey, sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisiran Sungai Johor. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Johor Lingga menjadi pusat pemerintahan yang baru. Pusat pemerintahan ini sering berpindah akibat keperluan strategi tentera dan mempertahankan serta muslihat pertahanan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Sebab itulah kelas tadi yang pada awal tadi, pada awalnya kota pempusat pemerintahan dia ialah dekat Kota Kara, kemudian pergi ke Kota Sayong, kemudian pergi dekat Kota Batu. Itulah sebab kenapa sering berubah-ubah, kerana keperluan strategi ketenteraan dan untuk muslihat daripada ancaman Portugis serta Aceh. Okey, yang kedua, bina kota pertahanan. Ini strategi yang kedua. Kota pertahanan dibina sering berubah ikut lokasi. Ada pertama dekat Kota Kara, dibina semasa Sultan Aliuddin Riayat Shah I, letak dekat Kuala Sungai Teluk, dipagari oleh pancang kayu besar setinggi 40 kaki ataupun 12 meter, diperkuatkan dengan bedil dan meriam. Okey, ini strategi untuk bina pertahanan, nak mengelakkan cabaran daripada orang lain. Okey, yang ketiga, jalinkan hubungan dengan Belanda. Kepimpinan Johor Riau kekal berdaulat kerajaan kerana adakan pelbagai perjanjian bersahabat dengan kuasa luar, antaranya pihak Belanda. Dasar berbuat baik dengan Belanda dilakukan supaya strategi untuk menghadapi ancaman Portugis di Melaka dan Aceh. Jadi pemerintah Johor Riau nak tak nak dia menjalinkan hubungan dengan kuasa luar, iaitu kuasa VOC, iaitu kuasa Belanda. Hubungan Johor Belanda 1602, Belanda tawar bantuan kepada Sultan Aliuddin Riayat Shah II untuk lindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Okey, Perjanjian Johor pula Belanda tanda tangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda, iaitu
Cornelis Matelief dijoin dengan Sultan Aliuddin Rakyat Shah II di atas kapal Belanda dipanggil sebagai Oranger. Jadi nak tak nak pemerintah Kesultanan Johor Riau ni kena buat agreement dengan kuasa luar bagi menjamin pemerintahan dia tak dikacau oleh kuasa Portugis dan juga kuasa Aceh. Okey, yang ketiga, jalinkan hubungan dengan Belanda. Belanda minta bantuan Johor untuk serang Melaka. Yelah, sebab Melaka telah dikontrol oleh Portugis. Belanda minta bantuan Johor. Johor ambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan berikan bantuan berikut, iaitu bantuan angkut kapal perang, buat tapak meriam, gali parit kubu, sekat musuh lari ke dalam hutan, naikkan semangat tentera Belanda. Johor bantu Belanda kepung dan serang Portugis di Melaka. Akhirnya Portugis di Melaka berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Jadi Belanda pula overtake Melaka. Tapi tak apalah Belanda overtake Melaka, sebab Belanda ni geng daripada Kesultanan Johor Riau. Boleh faham?